Okey. Kerana sah yang pertama itu adalah yang terbaik. Okey, diulangi sekali lagi, jemput kepada hadirin hadirat sekalian, anak-anak, okey, yang masih berada di luar ataupun di rumah. Okey, walaupun kita boleh dengar kat rumah, lebih afdal kita berada di bawah kemah ni. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahu azim. Yang berbahagia Puan Salasiah binti Nisa, itu penyelaras Dun Kuang, barisan imam-imam, bilal-bilal, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Taala dengan taufik dan hidayahnya dapat kita sama-sama berkumpul di kemah ataupun di padang sebagaimana dia dirancanakan daripada peringkat awal. Dan program kita sebenarnya bermula daripada malam tadi, ada acara dewang, pagi tadi disambung dengan akikah. Alhamdulillah, saya melihat segala kerjasama daripada penduduk, walaupun tak semua, tapi sebagai satu permulaan awal bagi kita untuk bersama-sama kita bertaaruf, bersuai kenal serta bekerjasama untuk kita menjayakan satu majlis. Dan kita doa semoga majlis yang kita adakan ini mendapat keberkatan ataupun keredaan daripada Allah Subhanahu Taala. Baik, sebelum saya meneruskan acara ke acara seterusnya, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan berdoa semoga majlis yang kita adakan pada malam ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, sama ada yang kami sedar ataupun tidak kami sedari ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kecil kami, begitu juga dosa-dosa besar kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan kasihi mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami semenjak daripada kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Syaban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wassa'ir amalina tammah wa fil lana dhunubana 'ammah wa la tu'azimna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin alamin. Alhamdulillah. Bagi meneruskan acara seterusnya, saya menjemput kepada Encik Khairul Anwar bin Alias selaku pengerusi Persatuan Penduduk Pak Amal Laguna Biru untuk memberi sepatah dua kata kepada Encik Khairul. Silakan. Assalamualaikum. Maaf, saya alihkan mic ni. Segar nak pijak, cantik sangat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Puan Salasiah binti Desa selaku wakil kerajaan Selangor bagi Dun Kuang. Yang dihormati rakan sejawatan saya daripada Taman Tasik Biru, Cik Husin.
Encik Azrul Hisham selaku pengurusi Surau An-Nur, Ustaz Amri selaku pengurusi Badan Pengurusan Bersama Lagunan Biru, sahabat-sahabat, jiran-jiran, warga Lagunan Biru dan semua tetamu yang hadir pada malam ini. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Dia mempermudahkan kita untuk akhirnya menganjurkan program ini. Kalau dilihat, program ini adalah salah satu program yang kita rasa program yang amat besar kerana ia melibatkan satu kos yang amat besar juga. Jadi oleh sebab itu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih terutamanya kepada Puan Salsiah yang merupakan penaja utama untuk program kita sepanjang hari ini, kerana tanpa sumbangan dan bantuan dan sokongan yang beliau berikan, agak sukar bagi kita dari persatuan dan juga Surau An-Nur untuk menganjurkan program ini. Jadi terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan. Dan seterusnya saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan tahniah kepada semua warga Lagunan Biru yang turut serta dalam program kita yang bermula sejak malam tadi. Rewang di Dewan bertumpus lumus untuk menyediakan peralatan, menyediakan bahan-bahan untuk memasak, dan juga seterusnya disambung juga daripada pagi tadi, pagi-pagi lagi kaum-kaum ibu dah bersusah payah pula untuk menyediakan sarapan pagi sementara menunggu daging akikah untuk sampai ke Lagunan Biru. Dan seterusnya kita berjaya melaksanakan akikah, ibadat akikah itu dari mula sampai akhir. Jadi syabas, tahniah dan terima kasih yang terhingga daripada saya selaku pengarah program ceramah perdana dan program akikah ini. Jadi seterusnya sebenarnya ucapan saya ini lebih nak ucap terima kasih je. Anda tak cakap banyak-banyak. Saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah, terima kasih terutama kepada barisan AJK saya yang betul-betul lumus untuk menjayakan program ini. Tak lupa juga pada ahli jawatankuasa Surau An-Nur yang turut sama berganding bahu dengan kita untuk melaksanakan program ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kita bagikan dua, kita buat persatuan lebih pada akikah, dan untuk surau kita bagi tanggungjawab untuk melaksanakan program ini. Jadi alhamdulillah program ini dua-dua insya-Allah akan berjaya hingga ke akhirnya. Jadi yang terakhirnya saya mohon kepada tuan-tuan untuk terus memberi sokongan kepada kami IJK, Persatuan Penduduk Pangsapuri Lagunan Biru. Sokong kami, sertai program kami, dan lebih-lebih lagi kami mohon supaya tuan-tuan mendaftar sebagai ahli persatuan. InsyaAllah kita di persatuan kita telah menggariskan satu program untuk sepanjang tahun ini. Jadi insyaAllah dengan penyertaan tuan-tuan akan memudahkan kami untuk melaksanakan perancangan tersebut. Jadi walau bagaimanapun, untuk makluman tuan-tuan, kita di persatuan akan melaksanakan program berdasarkan kemampuan kami sebagai AJK dan juga dari segi kedudukan kewangan kami. Dan oleh itu kita juga berharap supaya Puan Salsiah kita akan terus menyokong kita di persatuan ataupun mana-mana organisasi JMB ataupun surau supaya kami dapat terus bergerak dengan bantuan daripada Puan dan juga kerajaan insya-Allah. Jadi tanpa banyak melengahkan masa, sekian saja ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cik Khairul selaku pengerusi Persatuan Penduduk. Dan saya melihat beliau setelah dibagi tugas sembahyang ni, alhamdulillah melihat begitu jayanya dan begitu semangat. Kita mungkin orang muda kan. Baik, bagi Nabi pun sebut iza wasidal amru min ghairi ahlihi min fantazir sa'ah. Apabila kamu melantik ketua bukan daripada ahlinya, maka tunggulah hari kehancuran. Jadi saya melihat begitu tepat sekali memilih orang-orang yang tertentu yang boleh memimpin kita, walaupun muda segi umur tapi segi kepimpinan boleh memimpin kita. Alhamdulillah. Baik, segala pesanan-pesanan kita harap dapat kita merealisasinya bersama. Baik, seterusnya saya ingin menjemput yang berbahagia Puan Salsiah binti Desa
iaitu penyelaras Dun Kuang untuk memberi ucapan dan seterusnya merasmikan program ceramah perdana sempena Isra Mi'raj pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengurusi majlis. Tidak lupa pengurusi Laguna, Cik Khairul, pengurusi surau, Cik Ustaz Asrul Hisham, Encik Husin ya, pengurusi Taman Tasik Biru bersama Joe saya nampak tadi, Ustaz Suhaimi ya yang diraikan tetamu istimewa kita malam ni ya, PU Suhaimi. Selalunya tengok kat TV je, ni dia tengok live ya. Yang diraikan tuan-tuan, puan-puan ya, tidak lupa ya, sorry saya terlupa tadi, seluruh ahli jawatankuasa ya, penduduk di Laguna Tasik Biru ni. Dan juga tidak lupa ahli jawatankuasa surau Anu ya. Itu saya mohon maaf suara saya agak serak-serak sikit ya, sebab saya baru balik daripada Pematang Pauh. Pagi malam asyik bercakap aja ya, asyik berceramah. Ini pun saya baru balik dari Desa Kundang tadi, ada program. Apapun saya mengucapkan tahniah ya kepada saudara Khairul dan seluruh ahli jawatankuasa yang telah dapat menjayakan program selama 2 hari 1 malam ya, 2 malam 1 hari, bermula malam tadi. Sebenarnya saya nak datang ya tengah hari tadi untuk bersama-sama dengan perempuan dan tuan-tuan di sini, tetapi saya ada program di Gombak, saya tak dapat hadir. Apapun saya dengar sup sedap ya, makan sup tadi ya. Itu yang terbaik sebab manis dagingnya. Tak apa, itu yang penting tuan-tuan dan sudah menjamu selera. Saya pun tadi Cik Rado dah ajak, tak apa. Saya ni pasal makan-makan ni dah, sebab berat badan dah agak naik dah ni, dah 5 nak kat 60 kilo dah ya. Yang penting tuan-tuan dah menjamu selera ya. Sesemua dah makan ni ya. Tadi Cik Rado cakap tadi sebenarnya itu bukan RM yang keluar tu bukan wang saya ya. Itu adalah daripada kerajaan negeri. Saya hanya diberi amanah untuk menguruskan keuangan. Itu pun saya takut-takut juga sebab duit ni ya, sebab duit ni adalah duit rakyat. Walaupun 5 sen, saya takut nak jawab di sana besok ya. Bila Cik Khairul datang jumpa saya tak ada hari tu ya. Bila hantar surat, saya tengok program ni bagus ya, untuk mengadakan ceramah perdana dan juga akikah ya. Saya cakap Cik Khairul, saya call balik. Sebenarnya saya tak kenal lagi orang dia. Saya call, saya cakap, saya dengar dia pandai psycho. Bila saya cakap tu hati saya tertarik. Saya kata insya-Allah tak banyak sikit tu boleh lah ya. Saya tak boleh nak taja semua, tapi setakat sikit tu boleh. Bila dia ajak datang mesyuarat, alah kesian pula. Sebab usaha dia orang tu saya tengok seluruh ahli jawatankuasa tu semua bersedia. Orang ni nak bagi periuk, orang ni nak bagi dapur apa. Alah kesian pula. Kemah tak ada siapa nak bagi. Saya kata tak apalah. Saya cuba dapatkan kemah. Dah dapat rupanya, alhamdulillah ya. Walaupun saya nampak kemah ni tak berapa nak baru lah, kemah buruk, tapi tak apalah. Kita dapat juga berlindung ya. InsyaAllah mudah-mudahan cuaca malam ni tidak tak hujan lah ya. Kalau hujan basahlah kita ya. Cuma saya rasa terharu bila penduduk sekitar sini datang berjumpa saya ya. Saya lebih suka orang datang jumpa saya, berbincang apa program nak buat. InsyaAllah saya boleh orang kata usaha untuk dapatkan. Cuma jangan orang kata cakap di belakang-belakang susah lah Puan Salasen ni. Memang saya kedekut sikit, tapi saya tengok program. Kalau program yang ala-ala kadar tu, saya minta maaf lah, sini duit rakyat, saya tak boleh nak keluar sewenang-wenangnya. Tetapi pejabat daerah yang pegang ya, bukan saya pegang.
Duit tak ada. Dalam akaun Pusat Khidmat tak ada duit. Apa saja program bentuk macam ni, hantar awal proposal, insyaAllah saya panjangkan pejabat daerah lulus, kita terus bayar, insyaAllah. Ya? Sebab ini memang adalah hasad daripada Kerajaan Negeri Selangor untuk merakyatkan ekonomi Negeri Selangor. Ya? Kalau boleh saya bercakap sedikit, ya, kelebihan dia, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang dah tahu ataupun yang dah belum tahu. Kita bermula daripada kalau Laguna ni tak ada air percuma sebab meter pukal okey. Air saya tak sebut lah. Kalau macam Cik Husin, air 20 meter padu percuma daripada Kerajaan Negeri Selangor. Kita ada skim tawas, ya. Anak yang baru lahir. Dah baru lahir je kita berdaftar. Jadi setiap tahun kerajaan akan menabung sebanyak RM100 kepada bayi tersebut sehingga umur beliau 18 tahun. Janji berdaftarlah. Kita ada skim tunas untuk anak-anak masuk taska sebanyak 100. Jika layak terus dapat 1000 pendapatan 2,500. Kita ada skim tunas, ya. Si kembar, tadi tunas si kembar untuk yang anak-anak tadika. Kita ada tuition rakyat, ya, untuk anak-anak tingkatan 5. Kita bagi 4 subjek: sejarah, math, bahasa Inggeris dan juga matematik. Kita ada juga pakej perkahwinan, ya, untuk kahwin kali pertama, ya. Untuk kahwin kali pertama umur 35 tahun ke bawah RM500. Jadi kahwin ni kan kat Selangor lah. Kita ada skim khairat kematian. Di sini muda-muda lagi. Umur 60 tahun ke atas ditakdirkan meninggal, warisnya menerima RM2,500. Ya. Kita juga ada memogram percuma, ya, untuk ibu-ibu yang berumur 35 tahun ke atas. Syaratnya tidak mengandung, tidak menyusu. Percuma. Borang semua boleh ambil di pejabat saya. Pejabat saya jalan utama, ya, Besar Kundang berdepan dengan Sekolah Menengah Seri Kundang. Itu pejabat saya di situ, insyaAllah. Office tower, ya. Saya lupa nak kenalkan. Boleh berdiri tak? Saya ada pegawai saya duduk sini, Blok E, Encik Rizal. Kalau apa-apa boleh jumpa beliau. Boleh berdiri tak Cik Rizal? Ada orang nak kenal, ya. Ni staf saya di Pusat Khidmat, insyaAllah. Sebab tu saya pun sebab memandang dia lah tu yang ada lah sikit tu. Sebab dia kata tolonglah puan, ini tempat saya. Lepas tu kita juga ada bermacam-macam lagi, ya. Kita ada 20. Jadi kalau di sini, kalau saya cakap nanti PU Suami tak sempat pula nak ceramah. Jadi boleh datang ke pejabat saya, insya-Allah, ya. Selain pada itu, saya berjanji di sini, jika ada apa-apa permasalahan, insya-Allah datanglah ke pusat khidmat kami. Jika kami tidak dapat menyelesaikan, kami cuba panjangkan kepada jabatan-jabatan yang berkenaan, insya-Allah, ya. Sebab saya telah diberi amanah untuk menjaga kawasan Dun Kuang ni. Jika sebelum ni saya diamanahkan untuk menjadi ahli majlis, tetapi sekarang bila saya diberi tanggungjawab yang agak lebih besar, jawatan saya itu telah diberikan kepada malam ni ada surprise. Ahli majlis juga seorang wanita, Puan Hajah Zailan, ya, yang menjaga zon sini. Boleh berdiri Puan Hajah Zailan, ya. Boleh berdiri, dia nak tengok ahli majlis di sini. Kalau ada masalah longkang, lampu, jalan, boleh jumpa beliau, insya-Allah. Sebenarnya jangan jealous, ya, sebab orang-orang lelaki kebetulan, ya Ustaz, kebetulan di Dun Kuang ni ahli majlis wanita, penyelaras juga wanita, ya. Jadi mungkin, tapi benda ni bukan, kerja-kerja ni bukan satu anugerah ataupun untuk glamour, ya. Ini adalah amanah dan tanggungjawab. Walaupun saya rasa berat, tapi mungkin ini yang Allah dah pilih saya untuk menjalani amanah dan tanggungjawab. Saya terima, insya-Allah. Saya cuba untuk berlaku seadil-adilnya, ya. Walaupun kita faham kita ni hanya manusia biasa, tak terlepas dari salah dan silap, ya Ustaz. Jadi insya-Allah semoga pertemuan kali ini bukanlah pertemuan yang
terakhir, ya. InsyaAllah jika ada kesempatan, jika dijemput lagi, InsyaAllah kita boleh bekerjasama, ya. Macam Cik Hussein hari tu buat gotong royong. Ni saya dengar nak buat apa ya Cik Hussein? Hari keluarga ya. Sukan. Ya, InsyaAllah. Saya pernah datang ni kali kedua lah, ya, seresmi. Hari tu dia orang main futsal dengan netball, ya. Kakak-kakak kat belakang tu ada main netball kot, ya. Kalau masa saya jadi ahli majlis, saya selalu datang sini. Saya naik motor je. Saya naik motor, saya pusing tu, ya. Masa tu orang tak kenal saya. Siapalah Mina Rempit ni naik motor, ya. Sebab apa saya naik motor? Sebab saya tak pandai memandu kereta. Bukan tak pandai, saya fobia. Saya pernah accident pada tahun 89. Sampai sekarang saya tak boleh pegang steering. Itulah kelemahan saya. Tapi insyaAllah, ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Salasiah kerana ucapan beliau sebentar tadi. Alhamdulillah dah banyak informasi yang kita dengarkan. Jadi sekiranya ada berlaku apa-apa, boleh kita terus rujuklah. Okey, jadi kita banyak orang kenal kat sini. Baik, tanpa melengahkan kata bicara, saya ingin memperkenalkan ceramah kita seperti di mana biasa itu penceramah jemputan pada malam ini, iaitu Pius Suhaimi Muhammad Yunus atau Ustaz Suhaimi. Beliau adalah salah seorang peserta pencetus ummah kali kedua dalam TV Astro Oasis. Bagi yang tengoklah, okay. Ramai juga ada yang tengok, dan yang tak kenal boleh kenal pada malam ini. Baik, jadi sebab apa? Ramai di kalangan kita ni nak pilih channel yang kita kata bukan tak ni kan, payah sikit kan. Kalau kita kata kilauan emas, ramai sikit. Okey, bagi sebelum kita meneruskan pada malam ini, iaitu kita akan mendengar ceramah yang bertajuk yang kita pilih, iaitu Ukhuwah Memupuk Semangat Harmoni dalam Masyarakat. Baik, insyaAllah. Jadi insyaAllah nanti Ustaz akan mengupaskan apa yang beliau sudah rencanakan, insyaAllah. Baik, dan saya harapkan kepada hadirin hadirat sekalian, mungkin sebenarnya ramai, cuma kita tak nampak kan. Dan mungkin kalau kita cakap okey tuan-tuan, bangku setiap bangku ni ada, yang pertama dapat RM200, rasa berebut kat depan kan. Tapi sebab tak nampak, ni alam dunia. Tapi Nabi janjikan, Nabi kata kat para sahabat, kalau kamu pergi dekat, lalu di tepi masjid atau surau, ada tempat-tempat yang ada taman syurga, berhentilah. Kan, kita pernah dengar banyak kali. Tapi sahabat kata, mana ada taman syurga? Iaitu tempat majlis ilmu, kan, majlis ilmu. Jadi kita rebutlah. Kan, tadi bincang-bincang dengan kawan tadi, kita kata kalau ini kita buat konsert, kita panggil wali band ke apa, penuh dah kata dia ni tak muat ni, berimpit ni. Tapi sebenarnya ramai di kalangan malaikat, jin Islam. InsyaAllah mudah-mudahan ya, segala yang baik tu. Baik, tanpa membuang kata bicara, saya ingin menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Silakan segala hormatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, saya berdiri lah tuan-tuan. Daging kawah buat ngantuk. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala sebab dapat mengumpulkan kita pada hari ini. Saya tengok boleh dikatakan luar biasa. Luar biasa. Semalam saya di Tolak Selatan, tapi kebanyakannya semua veteran-veteran sikit. Tapi hari ini saya tengok dipimpin anak itu tadi. Saya tengok berbagai-bagai. Ni anak-anak pimpin kiri dan kanan, seolah-olah kita sedang menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah taman syurga. Bukan kita kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taman ilmu itu ialah taman daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan pada hari ini kita berpimpin tangan suami kita semua buat family day di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kudrat kita, bukan hebatnya kita, bukan yang tak datang itu tidak hebat, tidak. Tidak tuan-tuan, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, untuk bicarakan tentang nikmat ini, tuan-tuan pun sedia maklum. Para ustaz, para ustazah, para alim, ulama lebih arif daripada saya, boleh kita sedia maklum dah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat macam-macam. Ni anak pinak kita, laki bini, nikmat kasih sayang selalu kita dengar dalam kuliah. Bagi tahu dalam kuliah, semuanya nikmat daripada Allah. Kereta kita milik Allah, rumah kita milik Allah. Jangan sombong dengan Allah. Jangan lawan agama Allah. Jangan cuba merosakkan majlis-majlis begini. Apa yang kamu ada, rumah yang kamu ada sekarang milik Allah. Kereta yang kamu ada sekarang milik Allah. Kasih sayang dengan anak pinak kamu, bini, laki bini, suami dan isteri, milik Allah. Kalau Allah nak musnahkan kita, orang yang nak benci tentang majlis ilmu, dia porak-perandakan kamu, bercerai-berai kamu laki bini, kamu dan anak pinak kamu tidak bertegur sapa, boleh Allah buat. Tetapi atas kasihnya, sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak dilakukan demikian. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, saya dengan berbesar hati berterima kasih kepada YB, sama ada YB ini atau YB yang lain yang besar itu. Ini yang berhormat, yang besar, macam-macam. YB macam-macam lah, dengan pimpinan surau, pimpinan Laguna ini, pimpinan surau di luar sana. Allah Taala maaf, saya tak tahu namanya. Minta maaf. Pimpinan tempatan semua sekali terlibat. Kita semua. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, yakinlah bertolong menolong kita dalam perkara-perkara kebaikan, dalam perkara-perkara ketakwaan, membuahkan hasil ketakwaan pada Allah, pahala, redha Allah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang takwa. Jangan pelik. Jangan pelik majlis begini lebih sedikit jumlahnya dengan majlis-majlis yang lain. Sebab Allah sendiri bagi tahu, qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit hamba-Ku, kata Allah, yang bersyukur, kata Allah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang pada hari ini tidak lain dan tidak bukan, kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, sesuai dengan Isra dan Mi'raj. Seperti mana kita sedia maklum, ada orang tanya, budak sekolah saya pagi tadi di Puchong Perdana, pelajar panggil, Ustaz, kenapa kita buat kena sambut gini? Sambut peristiwa ni, sambut Maulidur Rasul.
Ini adalah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah buat program begini, tapi surah Hud ayat 120 Allah kata apa? Terdapat kisah-kisah para nabi, kisah-kisah pada rasul, fuadak, faedah bagi kamu, bukan sekadar cerita semata-mata yang kita nak ambil. Kita nak ambil ibarah yang kita realisasikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Sebab itu kita buat majlis apa juga, di mana-mana sahaja. Sekarang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj sesuai dengan ayat ini, surah Al-Isra yang ustaz bacakan tadi, yang saya bacakan tadi, yang kita dengar di mana-mana tentang isu ini. Bukan apa, kita nak cerita untuk kita ambil faedah bagi kita. Dimulakan dengan apa? Subhana, Maha Suci Allah. Sebagaimana yang tuan-tuan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak saya yang saya muliakan sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, salah satu ibadah, satu-satunya ibadah ketaatan yang seluruh makhluk buat, apa dia? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah kepada Allah segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, termasuklah kita manusia memperbesarkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kisah ini Al-Isra dan Mi'raj. Yang kita syukur ini, kita juga termasuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang lebih agung daripada nabi-nabi yang agung. Baginda Nabi SAW, Nabi kita, Rasul kita, yang kita sedia maklum, baginda Nabi SAW ini terlalu banyaklah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, rahmat bagi seluruh alam. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan alam manusia sahaja Nabi turun, bukan rahmat bagi alam manusia sahaja, alam haiwan, alam tumbuhan, alam jin, alam malaikat. Ulama tafsir mengatakan ada 80,000 alam. Subhanallah. Nabi siapa? Nabi kita. Rasul siapa? Rasul kita. Subhanallah. Tidak minta pun, kita tidak minta untuk menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah pilih tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai lagi orang yang lebih baik. Mungkin dari sudut akhlak ahcong lebih baik daripada kita. Dari sudut perkataan kita, ucapan kita hari-harian, selfie yang beragama Hindu itu lebih baik pada kita. Tapi Allah pilih kita, nikmat iman, nikmat Islam, menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sedia maklum kita dapat hadir dalam majlis ilmu ini juga. Ya Allah, cukup besar rahmatlah. Tuan-tuan dah sedia maklum dah, burung-burung, ikan-ikan, para malaikat berdoa sekarang ini sedang berdoa kepada Allah. Malaikat yang terlalu banyak itu lebih banyak daripada manusia yang tidak pernah bermaksiat pada Allah. Malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah. Malaikat yang pernah bermaksiat kepada Allah berdoa pada Allah, wahai Allah, ampunkanlah dosa si fulan bin si fulan selama mana dia berada di dalam majlis ilmu. Sebab itulah tuan-tuan, yang pertama tadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita dapat hadir dalam majlis ilmu ini untuk membicarakan satu peristiwa yang luar biasa. Tidak terjadi daripada nabi-nabi yang lain, tidak pernah. Yang insya-Allah kita akan cerita sedikit yang kita nak ambil ibrah dalam kehidupan ini. Tidak terjadi kecuali melainkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bila kita dengar cerita ini, bila kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan, yang terungkap apa dia? Allahu Akbar, Subhana. Sebab itulah ayat ini tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah SWT, satu-satunya ayat ataupun melalui peristiwa banyak dalam Quran. Peristiwa Nabi Musa AS dengan Bani Israel ada dah. Peristiwa Nabi Nuh AS, peristiwa Nabi Ibrahim AS, banyak. Tetapi tidak dimulai dengan Subhana. Tetapi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini, yang surah Isra itu ayat surah yang ke-17 itu, dimulai dengan Subhana. Subhana, Maha Suci Allah daripada segala kekurangan, daripada segala kelemahan. Tu Subhana, Maha Suci Allah. Allazi, Subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Sebab tu tuan-tuan, bila kita
dengar kisah ini nanti. Kehebatan itu bukan kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan itu bukan kembali kepada Buraq. Kehebatan itu bukan kembali kepada Jibril alaihissalam. Kehebatan itu kembali kepada Allah azza wa jalla. Yang memperjalankan, bukan Nabi jalan, bukan Buraq jalan, bukan Jibril jalan. Allah yang memperjalankan. Tak ada yang pelik. Sebab tu kita tengok ramai lah ustaz-ustaz ataupun di mana-mana di IKIM, ustaz buat analogi lah. Seekor semut yang masuk dalam poket kita. Kita mau balik kampung Penang, kita balik Penang contoh. Kita nak kereta zap, lepas tu balik. Sampai di rumah semut keluar, jumpa geng-geng dia. Gua pergi Penang tadi 4 jam Agak-agak semut tu nak percaya ke tak? Tak payah kencing lah. Kau tak payah nak kencing kita orang lah. Kau bohong. Kau daripada dinding ni nak kau pergi dinding tu pun sehari. Kau cakap kau pergi Penang 4 jam. Bohong. Adakah semut itu yang berjalan? Tidak. Kita yang berjalan. Begitu juga dalam peristiwa ini, kehebatannya kembali kepada Allah. Allah boleh buat. Bukan daripada kita cerita tadi ya. Asra bi'abdihi, dengan hambanya Allah iktiraf baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya. Allah iktiraf. Kita boleh ngaku kita hamba Allah, tapi tidak lagi diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan pengorbanan, perjuangan yang tuan-tuan sedia maklum, dengan tahun kesedihan, meninggalnya perginya isterinya yang tersayang yang kita sedia maklum, Siti Khadijah ini seorang wanita yang cukup luar biasa. Luar biasa. 2/3 hartanya miliknya di Mekah tadi. Korban segala-galanya. Lak berapa bulan pakciknya pula. Tulang belakang dalam keluarga hilang. Tulang belakang dalam masyarakat hilang. Pergi ke Taif dengan tuan-tuan sedia maklum kisahnya diuji. Nabi Muhammad berada dalam kondisi yang cukup tertekan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah redha, Allah iktiraf dengan segala yang baginda Nabi SAW bi'abdih. Sebab tu tak dipanggil bi rasulih, bi muhammadih, tidak dipanggil bi'abdih, hambanya. Apakah hak seorang hamba? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ajar kita tu jangan banyak soal, jangan banyak songeh. Bila disuruh taat, apa juga yang terdapat dalam Al-Quran wajib buat, tak boleh ditinggalkan. Banyaklah untuk kita kupas. Cuma nak cerita biar abadi dengan hambanya ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailam. Itu yang para ulama mengatakan bukan dipanggil lailatan, laila. Kalau lailatan ini seluruh malam, Lailam ini separuh pada malam. Ulama mengatakan 1/3 daripada malam. Ada ulama mengatakan tidak lebih daripada setengah jam. Sebab tu dipanggil Lailam. Kalau inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, malam. Tetapi dalam ayat ini Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram. Yang mungkin ada sahabat-sahabat yang kita mungkin dalam perjalanan, tadi sahabat saya pun tadi tengah hari pergi untuk menunaikan umrah, mungkin ayah kita pun mungkin sekarang berada di sana. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan pergi, baru pergi. Belum cerita Mi'raj lagi. Belum cerita tawar menawar lagi. Setiap lapisan berdialog pula dengan para Nabi. Dan pula tengok view-view yang kita sedia maklum. Kurang daripada setengah jam, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu yang kata tadi tu. Maha suci Allah. Hebat sungguh Allah ini. Untuk apa? Kuatlah iman kita. Itu yang kata fuadat tu, faedah.
Dia akan menguatkan iman kita yang kita sedia maklum, kita yang penuh dengan dosa ini, kita yang cukup lemah ini, yang sifat iman kita turun dan naik. Allah buat peristiwa ini untuk menguatkan iman kita, seterusnya masuk dalam redha Allah, syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nampak kasih ni, sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Setiap apa yang Allah buat tidak lain dan tidak bukan. Hatta sehinggakan Allah ciptakan neraka bukan nak masukkan kita dalam neraka, bukan. Allah cipta azab bukan untuk kita diazab, bukan. Untuk menakut-nakutkan kita supaya kita lari daripada benda itu, supaya kita pergi dekat Allah dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna haulah. Allah berkati sekeliling perjalanan itu. Allah berkati tidak ada siapa-siapa yang boleh memudaratkan. Linuriyahu min ayatina, untuk aku memperlihatkan, untuk kami memperlihatkan ayat-ayat kami, kekuasaan kami. Itu yang macam-macam yang kita pada Mi'raj itu, InsyaAllah kita akan cerita sedikit-sedikit saja. Sampailah, kita sedia maklum, 5 perhentian. Isra itu perjalanan sir, secara sembunyi, sir. Malam bukan siang, tidak ada penyaksian. Sebab apa tuan-tuan? Peristiwa ini untuk sebagai filter, penapisan. Kan bila kembali kepada Mekah, bila baginda Nabi SAW menceritakan, ada golongan yang memang sedia kafir. Apa Muhammad gila apa semua. Ada orang yang Islam, tetapi bila cerita keluar daripada Islam. Nampak? Ini peristiwa ini untuk filter, untuk menapis. Menapis sesiapa yang benar-benar beriman. Dan ada satu golongan lagi yang kita sedia maklum, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Ditanya kepada Abu Bakar, kamu percaya Abu Bakar, kalau datangnya daripada baginda Nabi SAW bukan begitu, bahkan lebih lagi dahsyat, aku yakin dan percaya. Sebab tu tuan-tuan, ini berkaitan dengan iman. Iman ini cukup berharga. Iman ini cukup berharga. InsyaAllah kita nak tengok di sini pun berkaitan dengan iman. Kalau tak ada iman, kalau kita pandang bukan dari sudut iman, memang kita tak dapat buat. Tak dapat buat. Manusia sendiri, kita, masyarakat ke, negeri ke, negara ke, tidak ada iman, rosak segala-galanya. Sebab dengan iman kita nampak syurga dan neraka. Dengan iman kita yakin pahala dan dosa. Kau tidak ceritalah apa pun. Ya ke tak ya, tak percaya gua. Dengan iman, sebab tu iman ini benda yang paling utama, patinya. Yang kita sedia maklum, saya mungkin ringkaskan, habisnya Isra itu 5 perhentian sampailah Baitul Maqdis. Yang kita sedia maklum, baginda Nabi SAW mengimani solat kepada para anbiya, pergi ke langit sampailah Sidratul Muntaha, sampailah kursi Allah. Bukan Allah di situ, ingat, bukan Allah di situ. Allah tidak bertempat. Tapi bertemu dengan Allah di situ. Tapi bukan Allah di situ. Allah meliputi kita. Allah lebih rapat dengan kita, lebih daripada urat tengkuk ni. Punya hampirnya Allah SWT pada kita, lebih hampir Allah daripada urat tengkuk dekat kita ini. Kan Allah SWT pun pernah kata dalam Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ditanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang aku daripada hamba aku, cakaplah fa inni qarib. Bagi tahu dia sesungguhnya aku sangat hampir dengan dia. Dan tuan-tuan puan dirahmati oleh Allah SWT, yang kita sendiri maklum, baginda Nabi SAW secara langsung untuk ambil perintah solat daripada 50 kepada 5. Bukan kuantiti menjadi persoalan. Yang kita perlu lihat apa? Sifat Rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh, walaupun sudah ditetapkan, boleh dikurang. Permintaan daripada mana? Seorang hamba. Apa yang kita dapat dari saksi dalam kehidupan, kita dah cakap dah, Allah dah takdirkan kita mati esok. Boleh tak benda itu ditarik, ditukar, dipanjangkan? Boleh tak? Boleh. Dengan apa? Permintaan, permohonan seorang hamba.
Jangan cerita daripada 10.50 ke 5. Itu sahaja. Tak. Maksud yang tersirat, walaupun sudah ditetapkan oleh Allah, perkara itu boleh diubah. Allah punya. Sukati Allah lah kalau bahasa kita lah. Kalau bahasa kita. Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rezeki aku dah jadikan kamu sekian. Boleh tak berubah? Boleh. Hak Allah. Permintaan daripada abdi, seorang hamba. Allah, tuan-tuan, benda ni bila kita belajar, tuan-tuan, membuatkan satu motivation yang cukup baik. Tidak ada satu motivation yang cukup baik, terbaik, melainkan daripada kalamullah sendiri, kitab Allah sendiri. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Sehinggalah kita pergi kepada kisah itu. Kisah yang tuan-tuan sedia maklum, yang dapat saya ungkapkan tidak lain dan tidak bukan basyiran wa nadhira, motivasi untuk kita, berita gembira dan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu basyiran wa nadhira. Apa berita gembira? Yang kita sedia maklum, yang tuai ada lagi, tuai ada lagi, tuai ada lagi. Yang masyitah itu wangi. Disebabkan apa? Pengorbanan beliau, keimanan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah masyitah saja kita tidak ada kena-mengena? Tidak, tuan. Pengorbanan kita dekat dunia ini, bersungguh-sungguhnya kita, segala pengorbanan kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Bukan masyitah sahaja ditujukan. Masyitah mulia itu asbabnya apa? Kekuatan pengorbanan, keimanan yang dipertahankan. Begitu juga kita. Segala pengorbanan kita dekat dunia ini, alam yang ketiga ini, semuanya akan dihitung, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Susah bayar. Kau tidak buat apa, buat kerja kau bini. Baik duduk rumah dan diam. Tidur hidak, buat unsin kepala otak, buat apa? Tapi janji Allah, segala penat lelah yang kita seluruh orang ni, yang kita cerita tadi, macam-macam hal yang kita buat, macam-macam perancangan yang kita buat, semuanya untuk apa? Yakin segala apa yang kita buat, pengorbanan seperti masyitah itu, bau wangi akan dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Basyirah, berita gembira, satu motivasi untuk kita. Begitu juga peringatan. Yang kita sudah maklum, mandi dekat sungai darah lah, ada daging yang elok dimakan, daging busuk. Elok bini ada, dibantahnya lain. Dia empuknya kepala orang yang tak semayang. Semua itu kita pandang di sudut nadhira, peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa Allah buat begitu? Tidak lain dan tidak bukan, Allah sayang dekat kita. Kau tidak buat apa, Allah buat peringatan. Kamu langgar, kita kau masuk neraka. Allah buat peringatan itu sebab dia sayang pada kita. Kenapa Allah ceritakan kisah ini? Kenapa Allah viewkan kepada baginda Nabi SAW kisah ini? Supaya cerita pada kita, jadi pengajaran. Kita tak mau ikut sebab kita nak masuk syurga Allah SWT. Ya Allah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kasihnya Allah pada kita. Kita sedia maklumlah, kasih Allah ini berkumpul seluruh kasih sayang dalam alam ini. Kasih makhluk, kasih binatang, kasih manusia, kasih segala-gala. Tidak lebih setitik berbanding lautan. Kalau nak dibandingkan kasih semua makhluk, dibandingkan dengan kasihnya, sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kita manusia. Allah tidak akan sesama sekali menzalimi kita. Tidak. Melainkan kita yang menzalimi diri kita sendiri. Allah tidak pernah jauh daripada kita. Tidak pernah. Kita yang berjauhan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah orang yang beriman, orang beriman ini apa dia? Tidak ada dalam hatinya melainkan Allah yang paling hampir. Sebab itulah tak kala dia melakukan maksiat dosa, dia sedar dia sedang berjauhan dengan Allah, membuatkan matanya menangis. Mata yang akan memadamkan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah SWT. Mendapat fresh orange sedap juga ni. Okey, tuan-tuan perempuan dirahmati Allah SWT. Untuk bukan tak apa Ustaz. Tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah SWT. Peristiwa ini kalau kita tengok banyak sebenarnya. Peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj, bukan pada situ kita sedia maklum.
intipatinya adalah solat. Bukan itu sahaja, Masjidil Aqsa tak tengok. Bagaimana kita muliakan Masjidil Haram dalam ayat ini, yang Allah kata ilal Masjidil Aqsa, tak tengok, tak ada apa-apa ke? Tidakkah kamu muliakan bagaimana kamu muliakan Masjidil Aqsa, kiblat kamu dulu? Allah ubah dah dalam surah Al-Baqarah juzuk 2, Allah dah cerita. Allah ubah kiblat kita. Supaya apa? Kita beriman bukan tempat Allah SWT. Perintah Allah, buat pokok mana pun kita akan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sedia maklum, aplikasi solat ini Allah suruh bawa apa? Dalam jemaah. Kan solat jemaah lebih afdal. Sembahyang seorang-seorang tak apa. Ngapa nak berjemaah? Ukhuwah, masyarakat, ketaatan dalam sembahyang. Kena bawa luar sembahyang, bukan sembahyang aja. Sembahyang aja tak ada efek. Itu yang kata wa aqimis solah inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu sebenarnya kuncinya. Ibadah yang paling hebat, kita sedia maklum, ibadah yang paling awal mula-mula akan diperhitungkan oleh Allah SWT, dan nilai cukup baik. Begitu juga apa juga yang sesuai dengan tajuk kita, ukhuwah. Ukhuwah, kita tengok satu-satu. Ukhuwah memupuk semangat keharmonian dalam masyarakat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita nak harmoni, aman, tenteram, mesti ada perasaan ukhuwah, persaudaraan, kasih sayang. Kasih sayang kan ada. Kasih sayang ni sifat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Fatihah ada tak sifat lain yang diulang oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Nampak? Fatihah itu sendiri kasih sayang Allah diulang. Bukan sifat azab, bukan sifat kuat. Allah Ta'ala diulang banyak kali. Sifat kasihnya Allah, sifat sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ayat Al-Quran ini, sebab tu Allah kata apa? Tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kena tadabbur tuan-tuan. Cukup hebat. Satu huruf cukup membawa makna yang cukup besar. Al-Quranul Karim. Itu baru huruf, belum cerita apa yang ada dalam Al-Quran yang cukup hebat. Ambil selain pada Al-Quran, tidak akan, tak payah cerita dah, tidak akan aman negeri ini, tidak akan aman negara ini, melainkan kita ambil apa juga yang diajarkan oleh Allah SWT. Tidak akan aman, tak payah cerita dah, tak akan aman, confirm. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, ukhuwah persaudaraan, kasih sayang itu tadi. Ukhuwah ini ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah sesama makhluk tuan. Dengan orang kafir, dengan orang yang belum Islam, kita kena ada kasih sayang. Bukan orang kafir tuan, dengan binatang kita kena kasih. Zalim pada binatang, berdosa kita. Teringat masa letak mocun dalam mulut katak buru dulu. Berdosa tuan oi. Berdosa. Mengengkek-ngekek ke lah. Berdosa. Nyongin dosa tu. Dosa tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itu Nabi kata apa? Haiwan ini supaya untuk manfaat untuk kamu. Haiwan, sehingga kan baginda Nabi SAW mengatakan untuk menyembelih, carilah pisau yang tajam. Pakai pisau yang tumpul, dosa. Ya Allah, indah. Satu agama yang amat menitik beratkan tentang ukhuwah. Satu agama yang cukup menitik beratkan tentang kasih sayang hingga haiwan. Orang-orang nak berperang, sahabat-sahabat baginda Nabi SAW nak berperang, dipesan, jaga apa? Jangan kamu merosakkan tumbuh-tumbuhan. Ya Allah, tumbuh-tumbuhan. Awak bukan jalan perang. Mana-mana kata sedap-sedap tangan je dikopak-kopakkan pokok tu. Berdosa tuan oi. Ini kan pula dengan orang kafir, dengan orang yang bukan Islam.
Kita tidak boleh zalim dia. Kita kena berlaku adil dekat dia. Tidak berlaku adil, zalim, berdosa kita, itu orang yang bukan Islam, belum Islam, kafir, apa juga istilah. Tapi yang Allah kata, ya ayuhal kafirun, orang kafir. Ini kan pula kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, orang-orang yang ada iman. Allah letakkan apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Nampak? Dalam surah Al-Hujurat dah, ayat 10. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, orang yang beriman itu bersaudara. Hadis baginda Nabi SAW pula cakap, seorang Islam dengan Islam yang lain ialah bersaudara. Bersaudara tuan. Bagaimana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang daripada kamu jika kamu tidak kasih saudara kamu, saudara se-Islam kamu, seperti mana kamu kasih diri kamu sendiri. Tuan-tuan, kita suka tengok jiran kita menderita. Kita bukan orang yang beriman. Kita suka tengok orang Islam kita, orang Islam yang lain, tak kisahlah bangsa apa pun, tetapi dia Islam, orang yang beriman, kita suka dia timpa musibah, kita suka apa juga. Kita bukan orang yang beriman. Apabila dia bahagia, apabila kehidupan lebih baik, kita jealous, kita sihir, apa juga. Kita bukan orang yang beriman. Walaupun sembahyang kamu hebat, puasa kamu hebat, sedekah kamu hebat, tetapi hubungan dengan Allah hebat, hubungan dengan manusia hancur, tidak beriman, usah masuk syurga, cium bau syurga pun tidak akan dapat. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang bangsa, tentang suku, ini dijadikan oleh Allah. Kan Allah kata dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah kata apa? Aku jadikan lelaki dan perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Adakah untuk bergaduh, kata Allah? Tidak. Allah kata apa? Lita'arafu, untuk kamu berkenal-kenalan. Udah ada isyarat nak berhenti? Oh, bateri berhenti elok juga. Okey. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lita'arafu, untuk suai kenal tuan. Sebab itu kita mulia bukan Allah kata ayat ni. Seterusnya Allah kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kan Allah kata dah, sesungguhnya orang yang paling mulia orang yang mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ayat ini mengajar kita, kita mulia bukan pasal bangsa kita Melayu. Kita mulia bukan pasal kita Banjar, alai ke tak alai tak kisahlah. Kita mulia bukan pasal kita Jawa, bukan. Sesiapa yang takwa dia lebih. Contoh, kita pandang Melayu hebat, Bangla tak hebat. Contoh, bayar-bayar jangan marah pula. Bayar-bayar marah. Tidak sama sekali. Mungkin di sisi manusia, pandangan kita, pandangan Malaysia, mungkin orang Bangla ni mungkin rendah sikit daripada orang Melayu. Tetapi di sisi Allah, andai kata dia takwa kepada Allah lebih pada kita, lebih mulia dia di sisi Allah berbanding dengan kita. Ya Allah, mana nak cari agama yang begini? Agama yang tidak tengok pakaian, agama yang tidak tengok pangkat kamu, agama yang tidak tengok rupa paras kamu. Tidak. Mulianya seseorang itu terletak kepada amal soleh dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan. Ya Allah, Islam Allah, tidak ada yang lebih baik. Tuan-tuan pembantu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang, Allah sangat sayang pada kita. Baginda Nabi SAW sangat sayang pada kita, sering menangis untuk kita. Pernah tak cuba kita fikir sejenak, pernah tak mata aku ini menangis kerana baginda Nabi SAW? Pernah tak? Cukup malang tuan, saya sendiri, kita semua tidak pernah mata kita menangis. Kita menangis pasal apa tuan-tuan? Pasal cinta ibadah. Siapa nak mati dah yang tengok? Lupa dah.
Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kata kita tak ada persaudaraan, orang Islam tak boleh. Banyaklah, terlalu banyak hadis baginda Nabi SAW. Siapa yang jaga aib sesuatu saudara dia, Allah akan jaga aib dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dah. Aib ni tuan-tuan, contohlah ada aib dalam ni lah, komuniti ni contoh. Berapa orang cukup malu, katalah tuan-tuan semua ni, saya cukup malu, katalah ada berapa orang? 3,000 orang. Saya cukup malu, tak tahu letak mana 3,000 orang tuan. Tapi disebabkan Tuhan buka aib saya, Allah buka aib Tuhan dekat akhirat nanti. Bukan 3,000 orang. Bukannya manusia akhir zaman seluruh, tak. Daripada Nabi Adam AS sehinggalah manusia yang akhir sekali akan dikeluarkan oleh Allah, melihat, dipertontonkan oleh Allah aib Tuhan. Pandang dengan muka kita, buka aib orang pasal apa? Sebab tu Allah larang buka aib. Siapakah menunaikan hajat saudara dia, Allah akan menunaikan hajat dia. Ya Allah, Allah cukup menitik beratkan tentang persaudaraan. Suka tak kita adik-beradik kita orang pijak? Suka tak adik-beradik kita orang susahkan? Orang buat yang bukan-bukan dekat mak kita, dekat dia susah, suka tak? Tak akan suka. Begitu juga kita kena ada perasaan yang sama kepada saudara sesama Islam kita. Andai kata tak ada lagi, tidak sama, iman kita belum sempurna. Iman saya belum sempurna. Iman tuan-tuan belum sempurna. Usahakan iman sendiri, jangan tengok iman orang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup, memang tajuk ini memang cukup tepat. Cukup tepat sebab perasaan persaudaraan ini kena ada. Kalau nak ada perasaan persaudaraan ini, kena ada iman. Baru akan ada ukhuwah itu. Bila ada ukhuwah, automatik. Tak payah cerita komuniti yang lebih besar. Kundang ini, kuang ini, apartmen ini, sehinggakan komuniti dalam keluarga. Tak ada perasaan kasih sayang. Jahanam tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pukul apa kebun sana? Cakap sedap ni, yang dengar tak sedap. Tuan-tuan, dia senang tuan-tuan, untuk tengok ni dalam masyarakat ni senang saja. Nak tahu orang suka tak suka, alaikum anfusakum, mudah sangat. Tengok diri orang dengan nilai diri kamu sendiri. Agak-agak suka tak orang letak sampah dekat rumah kita? Agak-agak suka tak orang letak sampah dekat tangga flat? Tak suka tuan, jangan buatlah. Agak-agak suka tak orang dia tariknya kereta kita tu, balik-balik Allah menung, ya Allah baru seminggu keluar kereta. Tak suka, jangan buat orang. Agak-agak suka tak kita bising-bising pukul 1, 2 pagi? Suka tak? Tak suka, jangan buat. Itu pendapat lah. Kalau opini bising dan marah, itu ada masalah setan. Yang dipandang semua orang, memang ini waktu rehat, memang tak sesuai, jangan buat. Senang. Untuk nanti kita cerita di akhir bagaimana. Cuma nak cerita di sini, ukhuwah ini banyaklah. Nabi ajar pun terlalu banyak. Bagaimana nak mumpuk kasih sayang di antara kita sesama Islam. Lazimi memberi salam. Memberi salam itu akan melahirkan kasih sayang di antara kamu. Banyak semua. Dari segi tutur kata kita, dari segi perbuatan kita, kita kena nilai. Ingat, tutur kata ini, perbuatan kita ini ada kesan dalam ukhuwah persaudaraan. Semua orang. Itu usaha masing-masing. Allah dah bagi kita akal yang dipimpin oleh agama. Takkan tak tahu yang mana baik, yang mana buruk. Kita letak sampah bukan tempat sampah, berdosa tuan. Berdosa. Jangan main-main. Siapa? Kita lah. Orang apa dalam TV lah. Allah ya Allah. Senang maksudnya untuk nilai. Agak-agak kita tak suka, jangan buat. Andai kita buat, berdosa. Agak-agak tuan-tuan, Islam datang dengan akhlak berbagai. Sebab apa? Islam syariatnya, tauhid, syariat dan akhlak ini datang ini
Untuk apa tuan? Menjamin semua ni ukhuwah semua. Agak-agak suka tak jalan-jalan? Tuan depan saya jalan. Tuan nak balik pergi kat kereta, saya nak balik rumah. Tiba-tiba kita ludah depan dia. Agak suka tak suka? Hui, melekat dinding ada ni rang. Marah hono kita ni. Janganlah dibuat. Carilah tempat-tempat yang sesuai. Sebab benda usaha ini bentuk subjektif. Ikut keadaan, ikut wakil, ikut negeri, ikut negara. Kalau kita pergi Arab, belasah je tepuk-tepuk kepala selamba je lima. Dah. Itu wakil dia apa? Keadaan semasa. Cuba kat sini tengok. Hai ya Allah. Tali hitam ke tak tali hitam peduli apa aku. Maksudnya kita kena fikirlah. Allah bagi kita akal, usaha sedaya mungkin. Cara nak usaha berbagai-bagai dengan tutur kata. Ni nak buat majlis ni. Buat majlis ni apa motifnya tuan? Oi, saya bincang dengan ustaz tadi, tidak ada lain. Untuk ukhuwah lah kita. Kalau nak makan daging kawah, pergi kedai depan tu pun ada. Tak kesio, bukan tak kesio tu apa. Kita pun boleh. Tapi untuk meraihkan ni anak-anak ni, Allah seronok dia bermain ni. Seronok benar dia bermain. Kita pun seronok. Datang suai kenal, tak pernah jat saya jumpa imam pertama tadi. Dapat jumpa hari ni. Ya Allah, inilah salah satu cara. Cara macam-macam cara. Kita fikir, untuk apa? Amal soleh. Untuk apa? Untuk ukhuwah ni amal soleh. Buat pertandingan futsal. Untuk apa? Ukhuwah. Ini tutup bangku. Oh, kenapa tak dapat hadiah ni? Oh, ngantai aku. Hadiah pula disibukkan pasal apa? Bukan kita nak sibuk hadiah. Tu, ukhuwah itu, kasih sayang itu. Kalau tak ada tuan, memang fitrah manusia. Tidak ada kasih sayang. Sifat ukhuwah, memang kita orang yang malang. Bayangkan keluarga kita, masyarakat sini tak suka, kurang tak suka. Memang fitrah manusia. Tidak ada kasih sayang, cukup malang. Dan cukup suka kalau kita kawan ramai, saudara ramai, bercakap dengan kata-kata yang baik. Ya Allah, cukup seronok. Memang fitrah manusia. Sebab tu Islam datang dengan cukup baik. Akhlaknya apa? Berbagai-bagai cara kita buat. Dengan para ibu yang kita sedia maklum, motong bawang tu, Allah seronok. Macam-macam. Oh ya Allah, motong bawang pahala tu lah, kita dah cakap dah. Potong bawang pahala, potong sayur pahala. Apa? Tolak-tolak daging tadi pahala. Pahala belaka. Tapi cerita tu tengok ceritalah. Sambil motong bawang cerita dia, jahanam. Tengok ceritalah. Tengok cerita. Tengok cerita tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah. Semuanya usaha. Dan perkara yang perlu kita sedar, semua orang yang terlibat, yang kita datang, yang meraihkan, satu yang perlu kita sedar, apabila kita nak buat perkara yang baik, perkara ukhuwah, memupuk kasih sayang, tidak lain dan tidak bukan, kita pasti akan diuji. Syaitan tidak pernah akan suka, tidak akan redha. Nafsu tidak akan redha. Itu yang kita kena yakin dan percaya. Sebab memang kerja nafsu, dia tidak akan menyuruh kepada perkara-perkara yang baik. Tidak akan. Syaitan memang kerja, nama lagi syaitan, tak tahu nak nyebut benda apanya. Kok nama pun dah syaitan. Yang kita sedia maklum, selalu kita baca dalam kuliah-kuliah, Allah kata apa? Allah yang maha kasih, Allah dah maha sayang. Dia dah ingatkan pada kita dah. Allah kata apa? Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, janganlah kamu terpedaya dengan syaitan, seperti mana dia telah mengeluarkan kedua mak bapak kamu daripada syurga. Ya Allah, tuan-tuan, memang kerja setan. Memang kerja setan. Itu kita sedar. Ada 3. Satu, setan yang berbentuk manusia. Saya teringat kata-kata daripada guru saya sendiri, iaitu seorang ahli majlis fatwa negeri Perak, arwahnya Ustaz Rahman. Dia ingat, dia kata apa? Masa tu kita belajar, kita tak sedar, tak kenal, tak tahu, tak faham. Dia kata apa? Simple, dia kata,
Besi tidak akan terpotong, melainkan dengan besi juga. Besi tidak akan terpotong dengan gergaji besi juga. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Yang memusnahkan orang Islam juga tuan-tuan dan rahmati oleh Allah SWT. Yang memusnahkan bangsa kita juga tuan-tuan dan rahmati oleh Allah SWT. Kita kena sedar itu. Kita kena kuat. Sebab tu Allah kata banyak dalam Quran ini sebagai cukup kekuatan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kamu teguh dengan tali Allah Subhanahu secara jamiah, mestilah berjamaah bersama-sama. Sebab tu kita perlukan komuniti. Untuk apa juga yang datang daripada manusia ini, dengan adanya jamaah dia akan menguatkan sesama sendiri. Solat jemaahnya ada, segala syariat yang diberikan kepada kita memang baik. Sebab itulah tuan-tuan, itu yang pertama. Yang keduanya nafsu, sudah semestinya. Yang ketiga setan. Memang itu kerja dia. Kita dah sedia maklum, tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah SWT. Cuma perlu kita ingat, dalam kita melakukan amal soleh, kebaikan, dalam kita memupuk, kita buat program ini, apa juga dalam kita memupuk untuk datang ukhuwah ini, kasih sayang, kita buat program-program yang baik. Ingat satu perkara tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah perilaku kita semasa kita melakukan amal soleh. Kalau tidak, sia-sia tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Sia-sia. Bukan saya nak cakap, maaf akak-akak saya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai peringatan, kalau nak ikut amal soleh, bukan saya cakap, saya ada mak, saya ada kakak. Kalau ikut amal soleh memang dapat ke akak-akak ibu-ibu ni. Kalau sedekah, dema dulu. Kalau sembahyang tahajud, memang dema dulu. Awak sendiri betul kaya lebih korang? Tabung tidak? Dema dulu. Nolong orang, dema dulu. Semua dema dulu. Tetapi ibu-ibu, ayah-ayah saya sekalian, wanita ini kelemahan dia cukup pada mulutnya. Peliharalah ibu-ibu, kakak-kakak saya yang saya hormati sekalian. Cukup berharga benda ini. Sebab apa? Kerana mulut, solat kita tidak ada di sisi Allah. Kasal mulut, puasa kita tidak ada di sisi Allah. Disebabkan mulut, sedekah jariah kita sia-sia. Sia-sia tuan-tuan. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak saya sekalian, peliharalah mulut ini cukup kena. Sebab sekarang dengan mulut, sekarang ada medium baru, iaitu teknologi lah dipanggil. Apa juga istilahnya, Facebook lah, WhatsApp lah. Saya syorkan, sebab tu baginda Nabi SAW sudah mengajar kita, kalau tak ada apa nak dicakap, diam. Duduk diam. Tak payah nak nyebut. Ini dapat aja, awak pun ketuit, dia pun sampai lah ke tempat orang lain. Tak payah dah tuan-tuan. Kalau agak-agak tidak berkenaan dengan kita, tak payah cerita. Hal laki bini orang, tak payah cerita. Hal orang, tak payah cerita. Cerita pasal laki kamu, cerita pasal keburukan anak kamu, cerita pasal keburukan laki kamu. Jangan cerita pasal orang. Apa kebaikannya? Apa kebaikan? Cuba cakap. Tak ada kebaikan tuan-tuan. Osahkan laki orang, keluarga orang, suami kita tidak boleh cerita dekat orang. Keburukan suami kita, aib suami kita tidak boleh cerita pada orang. Aibnya anak kita tak boleh cerita pada orang. Nilai diri sendiri. Kan selalu kita cakap pada suami kita, abang jangan banding-bandingkan saya dengan orang lain. Begitu juga dengan isteri. Jangan banding-bandingkan orang. Memang sifat manusia tidak suka banding dengan orang lain. Kita tak suka orang bandingkan, tetapi kita bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Cakap tak serupa bikin kita ini. Tak belajar langsung. Selalu kau tengok Aiman tu, kau tengok. Jangan bandingkan tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT. Kejayaan anak-anak itu bukan terletak pada ekonomi. Banyak. Kalau kita cerita dulu pun kita cerita bagaimana Sofianya, bagaimana Emelinanya. Bukan kita nak buka aib, tapi pengajaran, ambil pengajaran. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup penting daripada komuniti keluarga, hormat. Kalau nak ikut, macam selalu kita cerita, kalau wanita ini rahmat
ruang pahala memang cukup banyak Allah bagi. Kita selalu bagi tahu. Saya pun itu hari kuliah ada dah kat sini. Kita bagi tahu. Di saat janin dalam perut akak, seluruh para malaikat berdoa pada Allah supaya diampunkan dosa-dosa akak. Di saat sakit nak bersalin, Allah bagi pahala mati syahid. Susah payah balik kerja, masak pula untuk laki. Masak kicap macam-macam. Ndak dia ni pula. Susah payah kita memasakkan, Allah sediakan 7 parit untuk akak ibu-ibu saya sekalian, untuk memisahkan akak-akak daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. 1 parit kak oi, luahnya langit dan bumi. Allah sediakan 7 parit untuk memisahkan akak-akak ibu-ibu yang saya hormati sekalian, yang saya sangat sayangi sekalian, daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita cakap. Tapi kena ikhlas, kena taat perintah suami. Asyik masuk. Macam yang tadi cakap tu. Lalu kita cakap surau. Kena ikhlas. Kan dengar tak sebuah hadis baginda Nabi SAW? Seorang isteri yang beriman pada Allah dan hari akhirat, taat perintah suami, masuklah pintu syurga. Daripada 8 pintu syurga itu, pintu mana yang dia suka? Ya Allah, wanita ni cukup. Apa yang dilakukan bukan sia-sia, tetapi silap cara, silap kaedah. Penat lelah akak itu betul, memang penat sahaja yang dapat. 24 jam bekerja. Para ibu, memang para suami saya sendiri tidak mampu untuk buat. Tak mampu. Allah buat tu ada macam-macamnya. Kalau pasal mulut bising tu biasa, standard lah. Itu biasa. Itu yang Saidina Umar ya. Kita pun sedia maklum kisahnya. Nak mengadu, tengok bini Umar lagi otai. Ya Allah, memang tak jadi. Betul tuan. Betul kalau kita tengok bini, awak ni apa bising no. Kita datang rumah orang lain, tengok kakak ipar ke apa kan, ya Allah, lagi azab buatnya weh. Baru tahu rahmatnya bini aku ni, ya Allah. Itu satu. Para suami kita sedia maklum tak? Dulu kata, awak ni tak cakap lelok kat anak tu. Cakap lelok tak boleh. Oh, kita selalu banking tak? Saya teringat, saya pun cakap gitu, sama je. Saya pun gitu juga. Lepas tu anak nak bersalin yang keempat tu, saya jaga anak saya yang 3 orang tu 2 jam je. Saya lagi teruk pada bini saya dalam membebel. Lagi teruk. Sebelum ni saya tak rasa. Yalah, kita suami dah, sekejap tak nampak rasanya. Tak percaya tuan-tuan. Jaga anak 3-4 orang tu 2 hari tengok. Ya Allah, nak angkat kain rasanya weh. Memang nak angkat kain. Ya Allah, subhanallah. Memang jasa ibu, jasa isteri ini memang luar biasa. Komuniti yang kecil kena pada toleransi, tasamuh, toleransi, bertolak ansur. Sampailah masyarakat di sini, dikuang, dikundang, negara tidak ada sifat ketaatan pada pemimpin. Kita kena taat. Ati Allah ta'ala Rasul wa ulil amir minkum. Mutlak tengok keadaan. Bukan mutlak, bukan sifat mutlak. Tapi ada cara dia, kena taat. Apa juga dia buat apa? Kereta parking sini, motor parking sini, ini buat sini, kita tak ikut. Tak ikut tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah SWT. Banyak yang perlu kita. Yang penting kita ada akal yang dipimpin oleh agama ini untuk merealisasi segala-gala ini. Penting kepada tujuan, matlamat. Semua orang kena ada matlamat. Matlamat kita apa? Redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat kita apa? Syurganya Allah Subhanahu. Barulah ni perkara ini akan dapat realisasikan. Kalau tak ada matlamat, kita tidak akan dapat. Kita kejar redha manusia. Akak-akak yang berpenat lelah tadi, tidak ada yang ucap terima kasih. Menyampah tanah aku turun dah. Kalau kita nak cari redha manusia. Tetapi akak-akak yang tadi bersusah payah, abang-abang daripada malam, tak tahu dia ambil mana melihnya, pagi-pagi tidak ada yang ucap terima kasih. Bahkan kena kutuk pula lagi. Tetapi kita kena redha. Kita yakin redha Allah yang aku cari, syurga Allah yang janji Allah pasti. Tak aku popular dekat bumi,
Aku popular di kalangan para malaikatnya, popular di langit. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah SWT, banyak yang perlu jaga tutur kata, perbuatan kita, cara cakap dia. Sebab cara ni penting tuan. Sebab tu saya cakap tadi, benda tu, cara usaha tu subjektif. Cuma macam mana secara ringkasnya, bagaimana nilailah orang lain suka atau tidak sebagaimana kamu nilai diri kamu sendiri. Memang kita nak tegur dia. Cuba bayang anak tuan-tuan, buat anak saya tegur dia, kau ni kurang hajar betul lah. Tuan-tuan ada dengar sakit hati ke tak sakit hati? Sakit. Walaupun betul budak tu buat anak kita, betul, tapi cara tu boleh tak ubah? Boleh tuan-tuan. Bang, kau buat anak kau buat anak acik acik sunat kau kan. Agak-agak mak dia terasa tak? Tidak terasa. Kaedah itu, cara itu kak oi. Bukan kita redha, tak, cara itu kurang kena. Menahan sifat marah ni kan baik. Sifat orang yang baik, sifat orang yang bertakwa. Allah kata apa? Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Menahan marah dan memaafkan manusia ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Sebab itulah benda ni subjektif, agak subjektif. Cuma tu yang kita kata tadi tu, ringkasnya ukurlah orang lain dengan diri kita sendiri. InsyaAllah kita akan capai apa juga yang kita ingin capai. Balik sini, naik kereta dekat kawasan sini, bawa laju-laju, agak-agak orang suka ke tak suka? Dah tentu tak suka. Yang kamu bawa laju sini buat apa? Kalau nak laju, jom race kat highway, jom. Gitu. Yang kamu nak tunjuk hero kamu kat celah-celah ini buat apa? Anak-anak, budak-budak ramai sini. Itu yang kata tadi tu, akal fikiran. Yang ustaz pada bagi tahu tazkirah di surau tadi, ketika mana nikmat, kata apa? Hatinya, akalnya, matanya, telinganya tidak diguna dengan baik. Maksudnya nikmat semua tuan. Nikmat yang Allah bagi kita tak lihat baik-baik. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan lebih teruk pada binatang ternakan. Tuan-tuan, perempuan, ibu ayah saya, sahabat-sahabat, adik-adik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekadar itu kot. Cuma yang akhirnya, bagaimana kita nak realisasikan apa juga ukhuwah, apa juga dalam kehidupan kita. Pertama sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT selain, tidak ada lain, minta pada Allah. Minta pada Allah, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pada Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh ubah isteri kita yang teruk itu, yang boleh ubah suami kita yang teruk itu, yang boleh ubah anak kita yang degil itu, jiran kita yang terpeleon itu, apa juga? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang boleh ubah. Hati ini milik Allah. Ya muqallibal qulub. Allah yang memiliki hati ini. Sebab itu yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu. Ilmu ni untuk apa tuan-tuan? Untuk menghadirkan hati ini. Kita tahu dengan ilmu, kita tahu seluruhnya orang Islam itu saudara aku. Kalau tak ada ilmu, itu yang belasah itu. Kena ada ilmu. Bila aku buat begini, begini perginya, syurga perginya. Aku buat begini, neraka perginya. Aku khianat orang, begini sini perginya. Kena ada ilmu. Ilmu itu tak kisah macam kita tadi, basyira wa nadhira, sebagai motivasi buat kita. Buat baik begini dapatnya, buat jahat begini dapatnya. Dengan adanya ilmu. Yang kedua. Yang ketiga ialah kena ada mujahadah. Memang kena ada usaha daripada kita. Usaha kena ada. Macam kita kata tadi, setan, kita tahu mana setan ngajak, mana malaikat ngajak. Kena ada mujahadah, kena ada perjuangan, kena ada kesungguhan, usaha daripada kata untuk melawan setan itu. Kena ada mujahadah untuk melawan nafsu itu. Kena ada.
Sebab tu mujahadah. Bagaimana kita mujahadah dalam kehidupan dunia. Macam kita cakap lah, kalau nak ikutkan, bangun pagi tu tak nak pergi kerja, tak nak pergi kerja langsung. Hujan pula. Ya Allah. Baru itu tak apalah. Hujan pula. Memang tak nak pergi kerja, tuan-tuan dan puan-puan. Memang tak nak pergi kerja. Tetapi kita bangun mujahadah, kita dapat bangun. Sampai office pukul 8, pukul 9, tak ada apa pun, tak ada beria mengantuk. Nampak? Tadi syaitan ganggu kita. Begitu juga dalam kehidupan akhirat kita. Kena usaha, kena mujahadah. Dan akhirnya, dalam kita merealisasikan ini, jagalah, peliharalah hukum-hukum Allah. Peliharalah apa yang Allah suruh, apa yang Allah tak suruh, apa yang Allah larang. Jagalah aurat kita, jagalah mata kita, jagalah telinga ini, jagalah mulut ini, dalam untuk merealisasikan. Sebab apa? Segala maksiat yang kita lakukan dengan mata, segala maksiat yang kita lakukan dengan telinga, segala maksiat yang kita lakukan dengan mulut, yang paling besar impaknya apa? Nasrullah, bantuan Allah tidak akan datang. Tidak akan datang, tuan-tuan perempuan yang rahmati Allah. Yang kita berpegang tadi, segala-galanya untuk ubah apa juga hati ala Allah. Mana mungkin bantuan Allah menangis darah akan sampai, sedangkan panca indera kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita saja pada hari ini. Ini bukan ngajar, tidak sama sekali. Tidak mampu, tidak layak bagi saya untuk mengajar, tidak. Pada para ustaz, para ustazah, para alim ulama, para orang yang lebih berpengalaman daripada saya, lebih arif dari segi pengalaman segala-galanya, bukan saja, semuanya atas dasar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memperingati itu, kata Allah, manfaat, amat manfaat bagi orang-orang yang beriman, kata Allah. Atas dasar itu saja, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahanlah perkongsian kita pada hari ini dapat memberi satu pengajaran kepada saya sendiri, khususnya pada tuan-tuan, dalam kita nak membina sebuah masyarakat. Ini impian, fitrah manusia. Fitrah manusia. Cuma kita kena berganding bahu bersama-sama. Tidak mungkin satu kelompok buat, satu kelompok tak buat, tak mampu. Memang tidak mampu. Bantu-bantulah kita. Walaupun sebesar zarah usaha kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambillah peranan masing-masing. Yang pimpinan di sini buat cara dia pemimpin. Kita sebagai AJK buat cara AJK. Kita tak ada AJK pun, kita sebagai orang biasa bagikan support, bagikan dorongan. Bukan nak buat kebaikan. Kita sedia maklum dah, dia tak ada untung pun. Tak ada untung pun. Masa yang dia peruntukkan, kadang-kadang untuk anak dan isteri dia terpaksa korbankan. Kadang-kadang disebabkan program ini, dia bermasa muka dengan isteri dan anak-anak. Pasal apa? Program untuk kita. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati, tuan-tuan, ketahuilah ramai orang di sekeliling kita banyak fikir untuk kebaikan kita. Pasal apa? Dia orang yakin dengan janji Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagai akhirnya saya mohon ampun dan maaf lah. Saya mohon ampun dan maaf terkasar bahasa, apa juga tak pandainya saya bercakap. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak kepada ibu-ibu saya, khususnya kakak-kakak saya, ayah-ayah, abang-abang, sahabat-sahabat, adik-adik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin serah pada ustaz lah untuk berdoa nanti, insya-Allah. Kalau ada ustaz nak sambung sampai pukul 12.30 ke apa ke, awak balik dulu lah. Untuk doa saya serah pada ustaz lah. Cuma saya akhir kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Amin, segala ilmu-ilmu yang telah curahkan kepada kita sebentar tadi.
diharap sedikit sebanyak dapat kita membawa pulang ke rumah kita ataupun kita share bersama dengan sahabat-sahabat kita, saudara mara kita. Sebab saya pun kadang zaman moden ni saya cakap macam kita ada WhatsApp dan sebagainya, saya suka sampaikan mesej walaupun tak banyak, sedikit. Kadang-kadang kita ni bila cerita bab agama banyak-banyak orang tak suka, kan? Tapi tak apa, kan? Dan kita yang duduk di sini alhamdulillah yang kekal sehingga ke akhirnya pada malam ini semuanya pasti ditulis antara amalan-amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Sikit saya nak petik, banyak sangat yang saya nak petik kan, tapi kalau saya petik sampai 12.30 tu Ustaz, kan, sebab kalau konsert tu dia orang cakap pukul 2 pagi pun tak apa agaknya kan, tapi benda-benda macam ni biasalah. Baik, sebelum tu saya nak promote sikit lah untuk Ustaz kan. Baik, kalau mungkin ada nak jemput ke mungkin kan, boleh jemput Ustaz kat belakang nanti macam mana. Dan memang surau ni pun ada kuliah Ustaz Saimi ni dan Ustaz lain. Ustaz ni sebulan sekali lah, sebab kerana faktor penuhnya program tu dia, okey, pada masa ni. Dan kalau surau Tasik Biru dan lain-lain ingin menggunakan khidmat beliau, boleh berjumpa beliau sekali lagi. Baik, saya nak ambil sedikit kata-kata Ustaz antara tadi. Dia menyatakan ayat Quran kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah SWT, janganlah kamu berpecah belah. Tapi kalau kita faham betul-betul ayat tu tadi, di sebalik ayat tadi kata Allah wa'tasimu bihablillah, hendaklah kamu berpegang dengan tali Allah. Mana kita nak berukhuwah ni ialah melalui tali Allah tu, Al-Quran dengan hadis dengan Islam yang sebenar, kan? Kita tidak bersatu atas dasar bangsa dan sebagainya, tapi atas dasar Islam. Sebab tu kalau kita pergi Mekah contohnya, semua orang bangsa itu berkumpul dekat situ kan, kita fikir balik kan. Begitu juga dengan solat berjamaah. Saya mengajaklah para sahabat, kawan-kawan yang mungkin belum sampai kan, dan kita doa sama-sama semoga mereka itu sampai. Saya juga tertarik dengan kalau dalam radio tu, radio IK, mungkin ramai-ramai kadang-kadang kita kat radio kita ikut suka macam-macam radio kan. Saya dulu pun kita macam-macam lah, zaman muda dulu macam-macam radio kita boleh buka. Sekarang ada satu radio channel yang kita boleh kata Islamik lah, kan, kita pilih. Dan banyak motivasi. Antara saya dengar itu Ustaz Ebit Liu, dia menyatakan, dia seorang pendakwah juga. Dia kata saya kadang sedih tengok kawan-kawan ataupun orang-orang yang tak pakai tudung dan sebagainya. Kadang-kadang kita suka kutuk, tapi dia kata jangan, kita doa mudah-mudahan kan mereka juga bersama-sama akan ikut dengan kita suatu hari nanti. Bagaimana kata Ustaz tadi, petik satu hadis, kata Nabi kata la yu'minu ahadukum ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata tidak beriman seorang pada kamu sehingga kamu mengasihi saudara mana kamu itu sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri. Mana kalau kita suka kita ni masuk ke syurga Allah, kita nak kita jadi anak soleh, kita nak semua benda baik tu, jadi kita kena doa dekat kawan-kawan kita. Yang terbaik ialah kita doa secara rahsia pun boleh. Itu yang Allah Ta'ala suka. Sebab apa? Para malaikat akan mendoakan untuk kita pula, kan? Kita doa untuk kawan kita, tak payah kita sebut nama orang dia, kita doa secara senyap-senyap. Itu antara yang terbaik. Okey, baik. Sebelum kita menutup tirai pada malam ini, saya pun mengucapkan terima kasih dan mohon maaf segala kata bicara, segala silap dan salah. Segala yang baik itu daripada Allah SWT, segala kekurangan daripada saya sendiri. Dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, antaranya Sultan Penduduk, Encik Khairul, Puan Salasiah, Puan Zailan, tadi terlupa sebut, sepatutnya sebut Ustaz Amri kita selaku pengurusi JMB kita, okay. Dan semua yang terlibat lah. Dan kepada pihak-pihak Surau Tasik Biru, Ustaz, depan namanya tu Surau Tasik Biru, kita Surau Laguna Biru, tapi kita tukar kan Surau An-Nur. Tak ada masalah lah. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa sallallahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.